Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddi lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat tadi ya, muslimin yang dirahmati Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung semula kuliah kita pada hari ini yang berpandukan kitab Indahnya Solat Berjamaah. Alhamdulillah. Sebelum kita meneruskan kuliah kita, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran. Ganjaran kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Kepada guru-guru kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Kepada Allah yang rahmat isteri saya Sya'ulillahi lama al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita yang terakhir kuliah kita pada tiga bulan 3. Ini hari berapa bulan? 8, 9, 10 ya. Ya. Pada 3 bulan 3, muka surat 178. Ya, muka surat 178. Yang kita sambung hari ini dalam muka surat 178 iaitu bacaan kunut makmum dan orang yang solat sendirian. Bacaan kunut makmum dan solat bersendirian. Alhamdulillah. Soalan kat sini iaitu bagaimanakah pula bacaan kunut bagi makmum atau orang yang menunaikan solat secara sendirian? Okay. Jawapan. Menurut pengarang kitab Al-Majmu' juzuk yang ketiga halaman 481, orang yang menunaikan solat secara sendirian disunatkan membacanya secara perlahan. Ay, gatal pula tekak. Menurut pengarang kitab Al-Majmu' juzuk yang ketiga halaman 481,
orang yang menunaikan solat secara persendirian disunatkan membacanya secara perlahan, iaitu sir, tanpa ada sebarang perselisihan pendapat dalam kalangan ulama mazhab Syafi'i. Ini dinyatakan secara jelas oleh Al-Marwardi dan Al-Baghawi, ya, serta para ulama selain mereka berdua. Okay. Adapun makmum pula ada dua kemungkinan, iaitu yang pertama, kemungkinan makmum mendengar bacaan kunut imam. Sekiranya dia mendengar bacaan kunut imam, maka dia disunatkan untuk mengaminkan doa imam dalam kunut tersebut. Ya, jadi sedia maklum seperti biasa, kalau kita mendengar imam yang baca kunut dengan suara nyaring, maka kita makmum hanya mengaminkan sahaja, ya. Tetapi tidak disunatkan membacanya. Makmum tidak disunatkan membacanya, ya. Dalil yang menunjukkan makmum sunat mengaminkan doa imam itu ialah hadis berikut. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran mutatabi'an fi dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i wa salati subhi fi duburi kulli salat idza qala sami'allahu liman hamidah minar raqatil akhirah yad'u ala ahya'in min bani Sulaimin ala ri'lin wa zakwana wa unsayyata wa yu'amminu man khalfahu. Maksudnya, ya, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkunut selama sebulan. Selama sebulan, setiap hari berturut-turut dalam solat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Di penghujung solat, apabila baginda membaca Sami'allahu liman hamidah, pada rakaat terakhir baginda akan mendoakan kehancuran ke atas kabilah-kabilah Bani Sulaim, iaitu Ri'il Zakwan, ya, dan Usayyah. Lalu makmum di belakang baginda pula mengucapkan amin. Ini sebagaimana yang saya ceritakan, kunut ini masa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kunut ketiga dalam peperangan Uhud selama 4 bulan. Ya, 4 bulan ke 3 bulan, nanti kita jumpa, ya. Tapi bulan yang pertama setiap waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dia baca kunut ketika tu. Lepas tu bulan berikutnya barulah dia kunut waktu subuh saja, dan selain itu dia baca kunut ketika selepas solat witir, solat sunat witir, ya. Kita ni solat sunat witir pun bulan Ramadan itu pun ambil nak 15 malam 16, ya dah. Tapi kalau di Mekah
dari sekarang juga, ya, maksudnya awal Ramadan Mekah Madinah dah baca kunut dah. Awal Ramadan. Walaupun setiap hari subuh dia tak baca kunut, contoh, ya. Jadi yang lain tu ketika solat witir, maka dia baca kunut. Okay. Pasal itu bagi pendapat Imam Syafi'i, dia ada sunnah. Mustahabun, sunnah ni yang kata Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, yang Rasulullah sentiasa buat seterusnya. Ya. Lepas tu mustahabun. Mustahabun ini Rasulullah pernah buat tapi tidak berterusan, hanya kadang-kadang saja. Ya tak? Ketika mana? Solat witir contohnya. Solat witir, ya. Dan begitu juga dalam keadaan huru-hara, dibaca solat. Tapi baca kunut nazilah ketika huru-hara. So, yang witir pun lebih kurang tu juga. Kalau tuan-tuan nak merasakan, angkat tangan, angkat ni tak tahu berapa kali turun naik, lenguh tu. Dekat setengah jam baca kunut. Kalau kat sini, saya ingat last sekali, makmum tinggal berapa orang je lah, tak tahu. Ya tak? Itulah. Ya. Jadi, ini ketika baca kunut. Okay. Menurut pendapat yang telah diputuskan oleh kebanyakan ulama mazhab, ya, Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, ya, makmum hanya disunatkan mengaminkan pada 5 kalimah terawal yang merupakan doa, manakala kalimah-kalimah yang mengandungi pujian, iaitu diistilahkan sana'an itu adalah pujian, ya, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, bermula daripada fa innaka taqdi. Tuan-tuan sedia maklum kan, kita kalau baca kunut Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afait, itu kita amin. Ketika fa innaka taqdi wa la yuqda alai, imam baca sir kan. Ada kalinya imam baca kuat. Kalau imam baca kuat, kita sepatutnya kita tak boleh aminkan. Kita boleh ikut bacaan imam tadi. Atau mendengar. Sebab apa? Itu bukan doa. Yang diaminkan itu adalah doa. Itu dipanggil puji-pujian. Maka kita ikut berpuji-pujian. Kalau yang Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man, itu baru doa. Pasal itu kita aminkan. Dan itu fa innaka taqdi wa la yuqda alai, itu baru, itu diistilahkan puji-pujian. Pasal itu selalu imam tak baca kuat. Ada kali ni imam baca kuat juga ada. Tapi kita tak perlu aminkan. Kita hanya ikut apa yang imam baca tu saja. Boleh. Ya, ataupun mendengar saja. Okay. Makmum diberi pilihan sama ada diam atau membacanya bersama imam. Tu pilihan, sama ada diam atau membaca sama imam. Baik kata imam fa innaka taqdi wa la yuqda alaihi, sama ada makmum diam ataupun ikut membaca. Itu diberi. Tak perlu diaminkan. Pasal amin ini adalah doa. Ya tak? Okey. Namun bacaannya bersama imam adalah lebih utama. Utama kita ikut imam baca tadi, itu lebih utama. Kerana semua kalimah itu merupakan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan zikir yang tidak sesuai untuk diaminkan, ya. Benar, zikir yang tidak sesuai untuk diaminkan. Bermakna kita boleh ikut sama membaca atau mendengarnya sahaja. Okay. Pengarang kitab Al-Fiqh Al-Islami Al-Adilatu, juzuk pertama halaman 814, juga berkata, makmum
mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala secara perlahan, bermula daripada fa innaka taqdi. Jadi makmum kita baca perlahanlah. Kalau sekiranya imam kita baca ketika habis doa, lepas tu dia kata fa innaka taqdi, maka kita pun bacalah sendiri fa innaka taqdi wala yuqda alaik secara perlahan tadi. Okey. Itu kalau sekiranya imam baca perlahan. Tapi kalau imam baca kuat, kita boleh ikut imam baca kuat tapi kita baca perlahan. Tapi tidak perlu diaminkan. Tapi selalu imam tahulah kat situ dia tak baca kuat punya. Tak. Ada setengah-setengah yang tak berapa faham, dia baca kuat juga. Itu bukan. Itu tak tidak pada tempatnya. Dan zikir itu diistilahkan puji-pujian dan zikir. Hingga akhir kunut kerana itu merupakan pujian dan zikir. Okay. Maka persepakatan ketika membacanya bersama imam adalah lebih sesuai. Jadi ketika fa innaka taqdi wa la yuqda alaik tadi, sesuai kita membaca-baca mengikut imam membacanya. Sama kalau imam tak baca kuat, kita pun sama tak baca kuat. Andainya imam baca kuat, kita pun tak baca kuat tapi mengikuti imam atau mendengarkan saja, bukan mengaminkan, ya. Sebab itu bukan doa. Yang diaminkan itu adalah doa, ya. Atau dia boleh menyebut kalimah asyhadu. Itu je. Ataupun dia boleh menyebut kalimah asyhadu. Ingat sudah ke ini? Belum ya? Oh. Saya baca kat mana ni? Okay. Oh, di atas satu pun ada hari tu. Okey. Ataupun kita membaca kalimah asyhadu pun boleh. Kalau kita tak nak baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik tadi, maka baca asyhadu, ya. Ketika kalau imam tu baca kuat, ya, kita tak perlu nak aminkan, ya. Perbuatan yang pertama adalah lebih utama, iaitu membaca secara perlahan mengikut imam dalam kunut tadi, ya. Itu lebih utama kita membaca daripada kita membaca asyhadu aja, ya. Okay. Sama seperti yang disebutkan sebelum ini, jelas hari itu ada dijelaskan. Pengarang Sabil Al-Muhtadin, juzuk pertama halaman 214 berkata, dan apabila dibaca oleh imam akan sanak ni pujian tadi, sanak, iaitu daripada fa innaka taqdi hingga akhirnya, maka sunat bagi makmum pertama membaca sana'ah dengan perlahan. Kita ikut membaca dengan perlahan. Atau diam ketika mendengar bacaan imam. Atau membaca asyhadu sebagai menjawab kalimah fa innaka taqdi wa la yuqda alaik oleh imam tadi, ya. Tu boleh ada 3 pilihan. Pertama, sama ada kita baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa annahu la yazillu ma walid, ikut apa imam tadi. Kalau kita imam baca kita tak dengar, kita baca sendirilah dan secara perlahan juga, ya. Kalau imam bacaan terkuat sedikit kita dengar, kita boleh ikut kata imam, ataupun kita diam sahaja, ataupun kita jawab dengan imam baca fa innaka taqdi wa la yuqda asyhadu pun boleh. Itu ada 3, ya. Boleh. 3 boleh guna pakai. Ya. Sekali saja. Ya, kita jawab sekali. Biar sampailah imam tu habis. Sekali saja. Katakan
fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa inna kita asyhadu, cukup itu saja. Ya, sampailah mendengarkan imam baca yang habis seterusnya. Sampai kita buat rukuk dia kan. Tetapi ketika masa bencana Covid ni, doa kunut nazilah kan. Ketika baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik secara perlahan sir, maka dia ada sambung lagi secara kuat, itu doa, ya, itu kita aminkan semulalah, ya, itu doa dipanggil kunut nazilah, ya. Kunut nazilah ni boleh dibaca bila-bila masa dalam keadaan darurat ataupun tak darurat pun kita boleh baca juga sebenarnya, ya. Oleh itu, pilihan yang pertama di atas adalah lebih utama. Iaitu apa tadi? Dengan perlahan, kita membaca dengan perlahan itu lebih utama. Ya. Okey. Untuk diamalkan kerana dilakukan oleh para sahabat yang kemudiannya telah menjadi suatu sunnah takririyah, ya, menjadi satu sunnah takririyah, iaitu sahabat-sahabat dulu dia baca sekali, ya tak, bukan diaminkan, ya. Jadi menjadi sunnah takririyah di sisi Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya ramai lagi dalam kalangan para ulama mazhab Syafi'i berpendapat sedemikian, seperti Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfah Al-Muhtaj, dan kitab Tuhfah Al-Muhtaj juzuk kedua halaman 67. Syekh Ibrahim Al-Baijuri, ya, dalam hasyiahnya, iaitu juzuk 1 halaman 170. Sayyid Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Sabta Al-Dimyati Al-Misri dalam kitab Inanatul Talibin, ya, Inanatul Talibin juzuk pertama halaman 161 dan lain-lain lagi, ya. Bermakna semua ada tiga kitab tadi berpendapat elok kita mengikut membacanya sekali, sama dengan bacaan perlahan, bukan kuat, ya, dengan baca perlahan. Okay. Saya juga lebih cenderung kepada pendapat yang pertama. Dan kedua daripada kata-kata pengarang kitab Sabil Al-Muhtaj di atas, kerana Syekh Al-Muhti pernah mengulas mengenai perkara ini dalam pembahasan beliau kepada Al-Majmu'. Antara bid'ah yang kita tidak dapati langsung asal usulnya ialah perkataan berikut daripada para makmum, seolah-olah mereka berada dalam suatu kumpulan yang mengada-ngadakan sesuatu ketika dibacakan ucapan-ucapan yang berbentuk puji-pujian seperti ucapan hak. Itu diistilahkan satu bid'ah, ya, bermakna tidak dia ucapkan. Jadi banyak pendapat mengatakan kita bacalah secara perlahanlah, ya, ataupun kita dengar sahaja pun boleh. Tapi yang lebih afdal, dan banyak pendapat mengatakan ulama-ulama bertambat baca dengan perlahan.
ikut kita memuji itu dalam puji-pujian, jadi berarti kita ikut memujilah. Ya. Begitu juga ucapan mereka, Ya Allah, ketika berada pada kalimah Tabarakta Rabbana wa Ta'ala dan sebagaiannya. Para fuqaha turut berpendapat sama seperti perlakuan mereka ini tadi. Ya, jadi itulah yang kita lazimnya kita gunakan. Pasal ada setengah orang tanya, ya, macam kenapa yang ketika kunut apa tu imam perlahan, dan ada juga kalanya imam baca kuat. Pernah. Bukan apa, ada di tempat saya dulu, maka ditegurlah para jamaah yang apa, sedangkan bacaan tu perlahan, kenapa dibaca kuat, gitu kan. Ya, tapi boleh baca kuat, tapi makmum tak boleh aminkan. Makmum ikut apa yang dibaca oleh imam tadi, tapi dengan bacaan yang perlahan, tidaklah sekuat imam tadi. Ya dah, boleh. Pasal itu puji-pujian, maka kita ikut sama memuji, ya, menguji kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Saya juga lebih cenderung ada. Okey. Itu dia yang pendapat yang pertama tadi, kemungkinan. Ini kemungkinan yang kedua pula. Makmum tidak mendengar bacaan kunut imam. Itu tadi kalau yang bacaan kunut yang imam baca kuat. Jika makmum tidak mendengar bacaan kunut imam kerana jarak yang jauh atau sebab-sebab yang lain, maka disunatkan membaca kunut sendiri. Menurut pendapat yang paling sahih, pada keseluruhannya kita katakan bahawa masalah ini sama seperti masalah membaca surah oleh makmum dalam solatnya. Ya. Makmum disunatkan membaca surah secara sendirian sekiranya dia tidak mendengar bacaan imam tadi. Contoh, kalau katakan imam membaca surah, kita tak dengar, kita kena disunatkan membaca. Contoh, kalau imam pertama sekali solat sir lah, ya. Dah solat sir tu mana zuhur, asar, dah. Jadi secara sir imam baca Fatihah secara sir kan. Kita pun baca Fatihah secara sir, dan imam juga disunatkan baca surah sebenarnya. Jadi kita pun sunat baca surah secara sir tadi. Ya, bacalah Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Sekurang-kurangnya Qul huwallahu ahad. Yang kedua Qul huwallahu ahad lagi pun boleh. Ya, pasal itu pernah dilakukan oleh para sahabat, oleh imam yang telah dilantik oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu imam bacaan panjang-panjang surahnya. Orang komplain. Yang satu imam juga, walahil imam itu pun hafal Al-Quran semua. Tapi setiap waktu, subuh, maghrib, isyak, bacaan, rakaat pertama, Qul huwallahu ahad, rakaat kedua, Qul huwallahu ahad. Setiap waktu. Pun jamaah komplain juga. Ya, aduh. Jadi, macam jamaah pun mengadu pada Rasulullah. Ya, ada, boleh dibolehkan. Apa kata ya imam, ada nama imam saya tak ingat namanya tu. Benarkah engkau kata jamaah ketika jadi imam bacaan setiap waktu rakaat kedua baca surah Ikhlas saja. Surah Ikhlas itu Qul huwallahu ahad. Ya. Maka imam tu kata ya benar Rasulullah itu. Sedangkan kamu baca hafal Al-Quran. Kerana tak baca yang sederhana. Apa kata imam tu? Ya Rasulullah, andainya aku mengagungkanmu ya Rasulullah, aku sentiasa berselawat padamu.
Oleh kerana ketika aku solat mengagungkan keesaan Allah, maka itulah kalimah yang pasal surah Ikhlas Qul Huwallahu Ahad itu adalah kalimah tauhid, mengagungkan keesaan Allah. Maka Rasulullah tak ada komplain apa-apa. Rasulullah senyum angguk-angguk itu aja. Tapi kalau yang imam yang baca panjang-panjang ditegur. Dia kata bacalah yang sederhana katanya. Lihat siapa makmum kamu, orang sakit, orang tua, ya tak? Contoh, orang nak kerja cepat ke dan sebagainya, contoh. Ya, ibarat macam itulah. Jadi, baca yang sederhana. Nak baca panjang, boleh. Afdal. Ketika kamu solat bersendirian. Okey? Jadi imam, kena lihat makmum kamu. Ya tak? Pasal imam ni tak boleh shout sendiri. Ada setengah imam shout sendiri pun ada. Ya tak? Oh, tahu panjang, dia pun baca panjang-panjang. Berlagu-lagu. Ya, sederhanalah baca. Okey. Jika makmum tidak mendengar bacaan kunut imam kerana jarak yang jauh atau sebab-sebab yang lain, maka disunatkan membaca kunut sendiri. Menurut pendapat yang paling sahih. Pada keseluruhannya, kita katakan bahawa masalah ini sama seperti masalah membaca surah oleh makmum dalam solat. Ya? Membaca surah bermakmum dalam solat itu adalah sunat. Fatihah wajib. Ya? Kalau tak baca Fatihah, maka tidak sah solatnya. Okey? Ketetapan ini turut merangkumi solat fardu subuh dan solat witir pada separuh kedua bulan Ramadan. Ini di Malaysia lah kan. Separuh 2 bulan apa? Bulan Ramadan. Adapun jika imam membaca kunut dalam solat fardu yang lain, maka dia perlu membacanya secara perlahan dalam solat siriyah, iaitu zuhur dan asar. Contoh, kalau sekiranya imam baca baca kunut dan solat zuhur dan asar sebagainya, maka makmum pun disunatkan baca secara sir. Ya, boleh. Baca biasanya kalau biasa tu kunut nazilah lah. Sebagaimana yang saya katakan, Rasulullah pernah baca selama sebulan setiap waktu. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Ya tak? Selama sebulan dalam peperangan Uhud. Lepas tu 3 bulan kemudian, maka dia baca ketika solat subuh dan solat sunat witir sahaja. Dan seterusnya ketika solat sunat witir sahaja. Okey. Okey. Dah boleh masuk waktu isyak. Ya. Jadi kita buka soalan. Boleh kita buka soalan? Hari ini 10 ya. Ada apa persoalan? Saya ingat saya minggu hadapan saya nak buat bab puasa, boleh tak? Ya? Bab puasa ada pasal saya ada dapat jemputan satu company. Saya rasa elok juga bab puasa ni. Contohnya iaitu kitab Siam. Siam tu kitab puasa lah. Itu. Macam-macam puasa wajib
Puasa wajib itu ada macam-macam. Ya, bukan puasa Ramadan sahaja. Contoh. Ya, kemudian kat sini banyak bab puasa yang membatalkan puasa dan sebagainya. Ya, macam boleh tak? Setuju tak? Yang pasal kita nak menghadapi bulan Ramadan. Ya, boleh. Okey. Nanti kalau kita boleh bagi tahu pengurusi lah ya, Cik Zul. Bermakna kita ada, tak silap saya, ada 3 minggu lagi kan. Saya rasa insya-Allah kalau nak habis tak habislah. Ya. Ya. Dalam sini. Oh. Dia. Habis dia kalau tak setuju dia komplain lah. Okey. Pasal ini dan siapa yang diwajibkan berpuasa dan siapa yang boleh meninggalkan puasa ini ada. Semua kat sini. Ya tak? Jadi persoalan, pertanyaan bolehlah meluas. Ya. Kemudian yang nak qada puasa, yang tidak mengqada puasa, yang bayar fidyah puasa dan semua ada di sini. Ya. Ni bab apa? Bab siam dia puasa. Itu untuk minggu hadapan lah. Ya. Kita dapat 3 minggu tu cukuplah bab puasa je. Lepas tu lepas raya besok kita balik kitab ni balik semulalah. Okey. Boleh bab solat ni. Pasal saya suka menekankan bab solat ni, pasal solat ini yang utama ditanya di Yaumil Mahsyar besok. Jadi biarlah kita tekan. Bukan semua yang apa dibaca, bukan semua tak tahu. Tapi saja kita tahu, kadang-kadang kita buat tak tahu je. Buat sambil lebar. Ada? Tomak nina, kita buat sambil lebar. Banyak. Saya tengok, perhatikan. Ada? Sedangkan itu yang saya katakan. Kita kasih sayang dengan Rasulullah tak? Cinta tak dengan Rasulullah? Sayang? Cinta. Jadi macam mana kita membuktikan, nak menunjukkan kita sayang pada Rasulullah, cinta pada Rasulullah? Kebanyakan orang kata berselawat. Dia kata, berselawat. Berselawat itu bukan kita menunjukkan kasih sayang, cinta pada Rasulullah. Berselawat itu menunjukkan yang kita hendakkan dapatkan syafaat Rasulullah di Yaumil Mahsyar besok. Pasal itu hadis mengatakan, siapa yang berselawat satu hari satu malam 1000 kali ganda, maka kita akan di Yaumil Mahsyar akan bertemu bau kita dengan bau Rasulullah. Itu kelebihannya. Itu adakah itu bukan menunjukkan kasih sayang pada Rasulullah. Itu kita menunjukkan bahawa kita memerlukan Rasulullah. Ada? Yang kita nak menunjukkan kasih sayang pada Rasulullah, apa yang disunahkan oleh Rasulullah kita buat. Nah, contohnya dalam solat, bacaan surah, sunat kan? Kita bacalah. Doa iftitah, sunat kan? Ada kalanya jarang membaca. Imam kadang pun, imam pun tak baca juga. Pasal tu cepat dia tak? Jadi kita bacalah, kita menunjukkan. Pasal Rasulullah kata itu sunnah. Apa benda yang sunnah, apa itulah yang dibuat oleh Rasulullah. Itu yang dinamakan sunnah. Sunnah ni mengikut apa? Jalan Rasulullah SAW. Pasal itu Islam ni berpandukan, selain daripada Quran, itu ada keimanan kan? Al-iman, rukun iman ada 6. Amantu billah, pada Allah. Wa malaikatihi, amantu billahi wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir. Ya? Dan pada hari pembalasannya. Ya tak? Itu ada 6 ni. Kalau kita sekarang katakan kita percaya Al-Quran saja. Kita tak percaya pada hadis contohnya. Kita tak solat. Pasal dalam Al-Quran tak tunjukkan cara macam mana solat. Tak ada. Tak? Jadi menyuruh solat saja. Tapi cara solat dia tak tunjukkan. Yang menunjukkan hadis. Siapa dia? Rasulullah. Kan? Pasal itulah yang katakan sunnah. Itu mesti. Kalau percaya Al-Quran saja, tidak percaya hadis, maka tidak sempurna. Bermakna dia tak ada iman.
Ya, apabila tak beriman tidak sempurna lah. Kan? Jadi itu marilah kita sama-sama ya meningkat demi meningkat umur kita kan, supaya kita mendapat syafaat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyakkanlah berselawat, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat faedah dia, ya. Banyak juga. Itu yang saya kata, lepas maghrib, lepas solat maghrib, lepas solat subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali. Apa kelebihannya? Dah. Kan baca dulu, saya bagi apa tu? Ini dulu. Ya. Yang photostat tadi tu kan. Apa yang di kat situ? Aduh. Sepuluh, ya. 10 kebaikan. 10 dihapuskan 10 kejahatan. Diangkat 10 darjat kita. Kan? Tu dia. Itu. Kalau sesiapa yang mengungkapkan la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali waktu solat subuh, selepas solat subuh atau sebelah solat maghrib, sebelum berkata apa-apa, sebelum berpindah kedudukan kita daripada tahiyat akhir tadi. Ya dah. Selepas tu Allahumma antas salam wa minkas salam, barulah kita pindah. Ya. Pindah tu. Kemudian tu baca apa? Allahumma ajirna minan nar, Allah menjadi sebanyak 7 kali. Maka itu juga menghapuskan nama-nama kita yang berada di pintu neraka. Kan pintu neraka tu 7. Ya dah? 7 pintu. Jadi setiap kesalahan kita ditulis setiap pintu. Maka apabila kita waktu subuh, maghrib, kita tidak dengar mati subuh ke maghrib, maghrib ke subuh nanti, maka kita diistilahkan, kita tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Okey? Jadi itulah elok kita amalkan. Ya tak? Jangan kita ambil senang sahaja. Okey? Ini bab solat. Bab solat. Pasal tu saya ketika dalam temuduga pun saya katakan, saya tekankan bab solat, Ustaz kata. Itu saja. Pasal apa? Di Yaumil Mahsyar solat tu. Katakan kita bersedekah banyak mana pun, kalau kita tak ada solat, tidak dikira. Ya tak? Setelah dikira, apa yang sebenarnya diwar-warkan, apabila kamu dah mati, nak hidup semula di dunia, hendak kan apa? Kenapa nak menekan sedekah, katakan. Setelah dihisap yang lain tu selesai, baru kita hisapnya sedekahnya. Kalau tidak langsung tak nampak. Pasal solat dulu dihisapnya. Lepas solat hisap, kalau kita solat solatnya sempurna, kita bersolat, maka kita buang duri di atas jalan pun dihisapnya. Kan? Tapi kalau tidak, contoh saya boleh buat 10 buah masjid, tapi saya meninggalkan solat, langsung tak dikira apa-apa. Tak? Itu dia. Pasal itu juga solat kita. Itu pendapat Allah yarham Datuk Ishak Barum, Allah yarham Datuk Hasanuddin. Kita yang baca tahlil, baca yasin untuk yang si mati, boleh sampai tak? Nah, tentukan siang si mati dulu ada akaun tak? Begitu. Kalau ada akaun, boleh sampai. Kalau tak ada akaun, tak boleh sampai. Akaun dia biar. Akaun dia. Ya tak? 2, 4, 3, 4. Ya tak? Tu dia. Kalau orang tu tak sembahyang, mana ada akaun, mana ada nak bagi kat siapa? Ya tak? Contohnya madrasah ni tak ada akaun. Orang nak derma kat madrasah ni. Nak bagi kat siapa? Ya tak? Itu dia. Jadi,
tu kena ada akaun. Jadi kita belalah akaun dia, kita ni. Kok mana tahu. Ya, jangan besok pasal itu ada setengah ulama mengatakan masa hidup tak nak pun dia nak cari jalan ke syurga. Tetapi apabila dah mati anak cucu nak kan, berdoakan supaya atuk neneknya nak masuk ke syurga. Ya tak? Contohnya. Walhal sebelum tu kita carilah jalan untuk ke syurga. Okey? Itulah yang dia. Okey, ada apa persoalan, pertanyaan? Tak ada. Ya. Cik Syafiq, ini tadi kita bincang minggu depan sebelum Ramadan saya nak bawa bab apa ni, puasa. Ya? Ada 2 minggu ke 3 minggu gitu kan, bab puasa. Jadi carilah permasalahan dalam Ramadan nanti kita boleh jawab. Sini ada tujuan. Pasal apa? Saya minggu depan ni pun dah hari Rabu ke hari, tak silap nanti tengok. Ada satu company menjemput saya untuk bab apa ni, puasa bulan Ramadan. Ya, okey. Kalau tak ada pertanyaan, setakat ini dulu dapat saya sampaikan. InsyaAllah, ya. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Saya memohon ribuan ampun dan maaf. Salah silap saya, terkasar bahasa, terlajak kata. Yang baik datang dari Allah, kelemahan, kesilapan datangnya dari diri saya yang jahil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan sabirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afad wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una bi'andaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jamil khairat bil hayati wa badal mamat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jamil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata la zal majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata la zal majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata والشفاعة على ذا المجلس. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقكم من بعد تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.